Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, hari ni kita sembang support resistance. Okey, ini benda, kita straight to the point lah. Support resistance. Okey, ni gambar nampak gambar dah siap cantik kan. Ni support, ni resistance, naik harga naik, turun balik pada support, resistance. Chart dah siap memang cantik lah. Semua itu mudah, betul kan? Okey, apa maksud support resistance dalam arti kata Investopedia lah, Investopedia. Okay. Key takeaway, baca sini. Technical analysts use support resistance level to identify price point of chart where probabilities favor a pause or reversal of prevailing trend. Maksudnya, kita buat analisa kat atas support resistance kena ada mungkin paras-paras sokongan atau ada probability. Kalau kita beli saham, mungkin pada paras sokongan dia mungkin akan berlaku lantunan atau rebound. Dan kalau kita trade pasaran dua hal, contoh forex, kalau kita short, cari paras resistance untuk kita membuat short. Okay. Lepas tu support occurs where downtrend is expected to pause. Okay, bila berlaku kejatuhan, kita kena jumpa para support, mungkin dia akan bertahan. Dia akan ada supply demand dekat situ. Mungkin dia terhenti sekejap untuk membuat lantunan atau meneruskan terjunan. Okay. Ni lebih tak payahlah. Ini syarat je. Okay, sekarang kita straight to the point. Malah banyak cerita kan. Kita terus tepat ke sasaran. Okay, contoh. Okey, sebabkan pedagang saham terpulang. Time frame mana yang kau nak guna tu terpulang masing-masing, mana sesuai ke tak sesuai tu atas masing-masing. Tapi macam saham, kalau kita nak lebih pada yang nak invest ke, kalau macam nak invest, sesuai tengok chart weekly lah. Maknanya sebulan chart monthly tu lama sangat, jauh sangat. Weekly tu dah cukup. So senang kita nak marking zone masuk zone adalah zone apa dekat tu? Zone support dan resistance kan. Okey, dalam situasi ni top glove chart weekly chart weekly. Okey, di sini. Ini zone pada 2023 ni. So kita nampak. Ini kecil lah ni. Okey, kalau kita besarkan, saya cuba besarkan okey. So nampak nyata, saya akan buat zone zone support resistance. Okey, ini basically ni adalah zone. Okey, ni adalah zone dia. Zone di bawah ni. Zone support. Okey. Ini adalah atas ni resistance. Okey, dia naik, dia pullback, ni resistance. Resistance. Lepas tu dia jatuh, kembali jadi support. Nampak? Okay, saya besarkan lagi ni. Saya mark kat sini lah. Okey. Okey. Zone support. Lepas tu harga naik, berlaku penurunan, dia membuat panjang sikit. Okey. Dia kena, saya banyak pakai, saya tak terlalu sharp lah. So kita biar agak-agak lah. Okey. Okey, mula dari sini, bila berlaku naik, kita tahu ini adalah paras support. So bila berlaku kenaikan dan berlaku pullback, ni adalah resistance. Okey, bila pullback berlaku, dia naik balik. Nampak? Bila dia naik, dia berlanggar dengan paras sikit. Naik dia berlanggar dengan paras resistance. Resistance mana dah dua kali touch lah. Dua kali bersentuhan. Ini adalah optimal paras resistance yang optimum. Okay, consider kuat lah kan. Dia consider kuat. Lepas tu dia berlaku kenaikan, berlaku pullback sekali. So berlaku pullback, dia tak sampai. Tapi kita tahu ni ada paras support. So hampir-hampir lah. Ini dalam 7 sen setengah. Ini tahun 2002 Top Glove 2002 kalau kita nak cerita pasal kalau kita simpan beli saham Top Glove tahun 2002, kalau kita simpan harga 7 sen, sekarang selepas 18 tahun sini mau ingat anak pun dah 18 tahun dah masa tu. Kan? So logically simpan lama tak adalah kat Malaysia ni. Sembang boleh lah simpan 20 tahun, takkan berlaku. Sedangkan EPF pun beli penny stock. Hedge fund kita pun main stock bodoh-bodoh kan. Okay. Naik, pullback. So kita pullback dia tak touch zone ni. Doesn't matter. Dia cubaan ketiga naik. Dia touch resistance, tak lepas. Dan dia jatuh. Pullback. Tapi pullback dia bertahan dekat zone support ni. This area. Bertahan. So, macam mana kita nak beli? Okay, kali ni kita cerita siri jejak saham yang lepas. Saya cerita pasal apa nama tu? Volume Volume Okay. Ini kita cerita, volume saya tak nak cerita. Saya cerita pasal support resistance je. Sebelum tu, saya harap kau support channel YouTube saya ni
Tekan butang like, subscribe. Subscribe lah, subscribe, like. Kalau komen, kau boleh komen. Okay. Subscribe, like, follow, komen. Terpulang lah. Okay. Sekarang, okay, sambung balik cerita. Pull back dekat sini. Okay, nampak? So menjadi double bottom. Sekarang Barasin berlaku triple bottom satu, triple top 1, 2, 3, triple top. Okay, kenapa tak enter sini? Itu mungkin pada situasi masa tu harga pun 7 sen. Mana kalau dia tembus support kat bawah, ni is optimum buying area lah. So, kat mana nak beli? So, siapa nak beli, cuba beli. Kalau kita jenis beli, kalau kita mindset kita nak lebih pada invest. Invest. Okay, trade pun tak ada masalah. Ni strategi masing-masing. Nak beli pada support, cari pada support. Ini adalah zone belian. Okay, kat sini. Okay, kalau lowest ni, contoh lowest ni berapa 7 sen. Okay, lowest 7 sen. So, berapa kita nak let's go? Okay, lowest dekat sini, saya tengok dalam 0.069, mana dalam setengah. So, kalau kita beli pada harga 7 sen setengah, mungkin kita nak risiko 1 sen. Kalau kita 6 sen setengah. Okay, tak sampai. So, mana kita beli this area. Okay, kalau kita is a breakout trader, kita tahu ni triple top. Mana kita buy on, breakout. Makna buyer overcome seller. Makna buyer lagi kuat pada seller. Okay. Okay, sini pada support. Okay, ada orang mesti orang tanya kalau nak tambah volume macam mana. Okay, saya tambah sikit bagi idea volume So, siri jejak saham yang minggu lepas, volume. So, macam mana kita nak kombinasi kan. Okay, dah ni terang sangat. Kita gelapkan sikit. Okay. Macam mana cakap? Bila berlaku breakout atau berlaku kenaikan yang mula-mula, mana di area sini is jarum big boys. Okay, fund manager tu kita tak peduli lah kan. Company fund ke whatever beli. Bila dia berlaku breakout, nampak di sini. Breakout resistance ni kan. Bila berlaku breakout, nampak volume spike. So bila market ranging jatuh atau sideways, nampak? Bila dia bermula ranging, nampak ini mula bulan berapa ni Disember 2001 sehingga March, bukan March lah. Bukan March ni lah. Mei 2003, 2 tahun tu. Hampir 2 tahun punya sideways. Okay. Ni cerita 2 tahun ni boleh tahan 2 tahun tahan. Okay. Sekarang kita bukan cerita pasal tahun, kita cerita pasal support dan resistance. Okay, ni saya tambah sikit volume. Kalau kau nak match, korang nak match dengan seri jaksa minggu lepas yang pasal topik volume Okay. Bila breakup berlaku kenaikan, that mean big boys, jerung, fund manager, you name it. Ni bukan kita yang push. Bukan retailer. Ini jerung-jerung besar yang push. So, bila dia push, retailer akan nampak. Retailer akan jump, join the club. Kita hanya mengikut apa yang player-player besar buat. So, bila price naik, misalnya dia dah kumpul kat sini harga 4 sen, 5 sen. Bila aku kenaikan, volume besar ni, biasanya dia akan jual. Okay, dia akan menjual. Siapa membeli? Retailer lah. Late inform retailer yang jenis baca surat khabar kan. Jadi, dah naik tinggi dah. Tok Glue naik 4.5 sen, 5 sen, naik sampai harga 9 sen. Itu dah naik 100%. So, ini masa untuk beli. Bila korang beli, big boys jual lah. So, bila jual, sideways. Kenapa sideways lama? Pasal big boys tak nak push up. Dia tak nak spike the price. Dia hanya tadah. So, dia tadah. Dia beli kat harga support. Mungkin sini dia support sikit kan. Dia try the best. Ni the best. Nampak? Sini, volume besar ni. Nampak? Volume spike. Ini ada cubaan untuk breakout. Tapi ni biasanya ni kerja-kerja retailer. Nak test. Test water macam mana tak tahulah kan. Test water. So, bila jatuh, pergi pada support. Volume spike. Volume spike. Bila ranging atau menurun, volume tak ada. Okay. So, bila berlaku breakout kembali, breakout, volume ni tak confusing sangat. Hanya dari sini baru volume untuk kira dah ada volume lah kira. Ni triple top. Okay, sekarang cerita volume kita tutup. Kita cerita support resistance balik. Okay. Okay, volume. Volume lah. Resistance. 1, 2, 3, breakout. So, kalau sekarang ceritanya sebagai investor trader, kau nak jadi breakout player ke atau buy on dip. Mana buy on dip? Buy on support area, buy on breakout. Okay, 2 tahun 2001, 2002, 2003, hampir 2 tahun. 2 tahun lah. 2 tahun punya kumpul energi dan berlaku breakout. Volume spike dekat sini. Okay, mana betul-betul big boys dah engage ni, dah collect 2 tahun ni. Sini breakout. So, dia hanya breakout kan sikit, betul retailer lah yang follow. So, dia orang ambil kerja ni. So, betul price berlaku kenaikan. Okay, price berjalan. So, bila price mula berjalan, okay, kat mana support? Okay, dia naik. Ini dia naik. So, kini ada minimal support sini. Kecil je. Okay. Lepas tu dia naik, dia pull back. Ni ada support lagi.
Okay. Berlaku kenaikan lagi, naik pullback. Ini ada support lagi. Hilang pula. Ini support. Okay. Support area. So berlaku kenaikan. Mana push up ni kita nak beli on support, tidak macam ni kan. Dia naik contoh ni actually weekly ke daily ke chart atau chart sejam 30 tak ada masalah. Marking tetap yang sama. Okay, kalau kita short term trader, kita marking pada bigger time frame, weekly atau daily. Kalau nak trade 30 minit, itu this level adalah significant level. Kalau kita trade 30 minit contoh, dia jatuh pullback area sini. Kau main 30 minit ni boleh masuk ni. Okay, nanti kemudian saya tunjuk macam mana price naik. So kita nak beli ke investor pada weekly, dia tak ada significant contoh dia naik, dia tak ada pullback ke sini balik. Dia pergi terus. So kita sebagai investor tak boleh nak masuk susah. Mana strategi yang boleh gunakan adalah kena masuk breakout. Okay, resistance breakout kat sini. Okay, bagi tahu kalau breakout sini support dekat sini. So mana kalau berlaku pullback itulah average level lah. Okay, sini berlaku breakout lagi. Sebab breakout lah. Support. So breakout dekat sini. Okay, naik pullback. So okay, ini kat sini. Okay, sini ada naik. Dia tu ada significant support dekat sini. Naik, pullback. Ni adalah buying area. Cuma sini nak buying area, cuma dia berjatuhan agak ekstrim. So kalau kita jenis beli area ni, cut loss kita nipis, cut loss kena langgar lah. Okay, at first try ni seminggu dah, ni 5 hari. Maknanya the next day ni kau boleh try masuk lagi. Okay, jangan pakai weekly lah, pakai lower time frame. Okay, sekarang saya nak cuba zoom out. Sekejap saya flash up. Okay. Saya cuba tarik support ni support tahun bila ni? Support ni adalah tahun 2005. Tengok boleh pergi tak boleh pergi. Jauh ni jalan kan. Jauh sangat. Nak tarik terlalu jauh ni. Sekejap kita try bikin balik. Jauh sangat nak tarik. Terlalu jauh nak tarik. Pasal 10 tahun. Harga dah cat dah semua. Okay. Tarik boleh tarik tapi terlalu jauh. Dan saya punya recorder dia menghalang saya punya chart adjustment ni. Alamak, spoil tu. So tak boleh klik dekat sini, dia block. Okay, tak apa, kita buat yang dekat lah. Ni support ni balik 30 ni tak sampai lah. Dia jalan terus. Tak apa bayang lah. Okay. Saya nak tunjuk chart yang untuk trade 30 minit. Ya Allah, bahagianya. Saya tengok chart dia. Audio.kl. Okay, ni chart weekly. Okay, saya draw. Kira kalau sebagai trader, apa tema itu, trader short term lah kan, kita main intraday lah. Okay, ini chart antara kira-kira chart terkini lah. Ini 14 bulan 2. Bulan 2, bulan 3, bulan 4 lah. Okay, price naik, logo pullback, dia naik semula. Kita tahu ni dia support area. So dia buying mana? Buying kalau kita bagi beli pada pullback, this is buying area lah. Buying area Okay, kita dah marking zone. Bukalah chart 30 minit ke sejam untuk bulan masing-masing lah. Masih hilang. Chart zone hilang. Tak pakai ini.
Mega satu potong. Okay, kotak ni tak wujud lah, dia tak boleh buka kat 30 minit. Okay, this is buying zone this area buka 30 minit. Hilang juga. Sekejap, berapa harga? 5.30 dengan 5.11. Daily chart ada. Okay, sejam hilang. Okay, tak apa. Okay, tengok weekly 5.30, 5.11 buka daily chart. Okay, konsep dia lebih kurang sama lah. Konsep dia lebih kurang sama. Nampak? Berlaku pullback. Dia touch ngam-ngam. Ni adalah zone beli. Mana kalau kita buka pada chart 30 minit atau 1 jam, peluang membeli dia lagi sharp lah, lagi signifikan lah. Okay, lagi signifikan. Okay, macam sini kalau beli pada support, dia naik, dia pullback, dia naik, kita beli pada support. Ini loss. Ini loss. Okay, kita beli sini, mana loss kena apa? Loss. Risiko kena nipis, jangan risiko besar-besar. So kita beli pullback. Okay, pullback. Okay, kalau tak saya buka volume Tengok, volume biasanya dia akan berlaku nipis bisa jatuh. Volume naik, dia berlaku pullback pullback. Nampak? Volume spike, dia jatuh. Jatuh, volume menurun. Lepas tu dia naik semula, volume naik balik. Tapi dia tak kuat, dia jatuh semula. Jatuh semula, cut loss dekat sini. So cut loss tetap ada lah. Cut loss jadual mesti akan tetap ada. So nak beli on pullback, beli support, pastikan para support, para cut loss tu kena signifikan. Tak boleh simply beli. Okay, kita tengok sekarang untuk apa tengok tengok Jax. Okay, kita tengok Jax pula Okay, ini jatuh signifikan lah. Dia tak boleh buat apa lah. Jatuh banyak, signifikan betul jatuh ni. Okay, tengok weekly je. Saya tak boleh dekat sini ni adjustment ni. Sini dia video recording punya tu, dia block kat sini pula. Kejap. Okay, boleh adjust. Okay, Jax. Okay, kita nampak significant zone area Okay, sini resistance, support. So lebih anggaran dekat sini lah, lebih kurang lah. So, kita tak susah kita punya anggaran. So kita betul ini zone area kalau kita nak masuk beli. Okay, ini Jax. Berlaku kejatuhan. Okay, resistance, support, tembus, resistance. So dia banyak touch. Okay, kita ambil yang tinggi ni. Ni bawah ni. So, mana jatuh ekstrim itu pasal worldwide ni berapa bulan Ini 13 Mac 2020. Okay, jatuh signifikan, jatuh menjunang gila-gila. Okay, ni adalah support area yang kuat. Cuma dia lajak seorang panik. Dia terlajak, dia tembus bawah. Mana kalau kita beli kat sini memang kena lah. Okay, memang kena parah kat lu tembus. So kita tengok. Dia tembus support sini pun kena juga. So pasal masa ni jatuh berlaku pasal panik. Bukan pasal support zone ni tak kuat, dia panik. So kita set zone ni pun parah kat loss kita. Kalau contoh kita beli sini 80 sen, 81, kat loss kita tetap area 70 sen, terjebak. Dia akan tembus pasal panik. Okay, macam mana ini kenapa dia stop dekat sini? Kita panjangkan. Nampak? Support. Okay, walaupun dia tembus mudah industri, tapi dia ada cuba nampak? Support. Cuma bila kita beli buying zone dekat sini, cuma mana kita nak set dia cut loss level, itu signifikan. Ni cut loss pun tembus because panic. Market worldwide jatuh gila-gila kan. Tapi Jax, yalah rubber dia, rubber pula. Jax support dekat sini, dia rebound balik. Tapi tembus dulu lah. So nak beli macam mana? So tengok area ni 65, 70 sen. 65, 70 sen. Okay, saya buka chart sejam. Saya hilang ni. Kau tu hilang. Ada pula. Ini ada pula. Aduh, pelik tu lah. Okay, tak apa. Okay, 65, 70 sen. Chart sejam. Mungkin chart 30 minit hilang kot. Ada juga. Okay, tak apa. Kita tengok chart sejam ni. Okay. So, jatuh signifikan. Nampak tak? Okay. Kalau kita beli, sini support, first 30 minit, tembus. Kita cari yang paling touch yang banyak. Ini touch paling banyak. This level yang kembang tebal kan.
Kau beli dekat sini, support area. Okay, risiko kita ke bawah ni lah. Dia akan rebound dulu. So, let's say beli 70 sen lah, 71, dia rebound sampai mencecah paras. Macam 20 sen tu. Lepas tu dia jatuh semula. Okay, kalau kita beli area ni balik, kalau kita kena. Okay, paras support kena. Okay, dia naik, dia pull back balik. So, beli di area, berjaya. Naik. Pull back beli lagi, berjaya. So, shoot. Okay, dia naik, pull back this area. So, sekarang ni cara membeli terpulang. Nak jadi, beli pada support ke, nak beli pada resistance? Mana resistance kita beli breakout lah. So kalau kita breakout trader, so kita nampak berlaku kenaikan okay. Nampak? Resistance. Okay, just okay. Okay, resistance, support, resistance. Okay, kita tak nak beli dekat support, takut. Kita nak beli bila breakout. Masa breakout, biasanya breakout is makna bila buyer overcome seller, mana buyer lagi berkuasa lah. Itu very clear cut lah. Kalau buyer breakout berlaku, mana buyer lagi kuat pada seller. Straightforward. Tak ada cerita banyak. So bila berlaku breakout, okay, tengok so, saya buka volume sikit. Nampak? Spike ni, nampak volume cacap macam ni. Okay, ni chart 30 minit lah, chart 60 minit lah. Okay, dia naik, bila breakout berlaku, volume akan mengikuti. So breakout berlaku, volume okay, ikut naik, pullback. So ni support dia. So nak jadi strategi dia terpulang masing-masing. Kadang-kadang itu dia jadi beli breakout trader, kan jadi support beli pada support. Tapi biasanya beli pada support ni signifikan lebih afdal. Contoh kita trade chart 60 minit. Gunakan chart weekly atau daily. Weekly lah seeloknya untuk mencari paras support. Pasal weekly support, chart tu lagi besar untuk seminggu kan. Ni 60 minit setiap jam. Maknanya boleh berlaku pada weekly support lagi kuat, signifikan lah. Okay, contoh di sini Okay, saya buat marking pada weekly chart sekejap. Weekly chart ada support resistance tak? Okay, tak ada. Kita tak nampak je dia naik, dia melantul macam tu kan. Dia naik melantul macam tu kan. Okay, tak ada. Kita buat buka chart daily. Ada tak yang signifikan yang kita boleh nampak? Okay, kita nampak dekat sini. Somewhere around here. Ni resistance, pullback. Okay, this area. Somewhere around this area. Okay. Okay, dia naik, dia pullback. Kita nampak ni. Mana sini dah is buying entry ni. Mana ni resistance. Okay, after resistance macam ni lah. Lebih kurang macam ni lah. Enjay lah. Okay. Pullback, resistance. Kuat tak kuat, wallahu alam. Tengok kan. Tapi kuat tak kuat, kita dah draw. Okay, tengok chart ni. Okay, pada 1 hour nampak clear. Resistance, support, naik, pullback, naik, pullback. Mana pullback ni? Buying zone. Sini ada significant, resistance, bertemu support. Buying zone this area. Okay, mana kalau kamu cari buying zone area, this buying area lah. Okay, buying area. Okay, kalau cari breakout trader, tinggi sini. So cari yang significant. Mana breakout? Ini yang memang breakout ni. Breakout, pullback, breakout. So ni significant support and resistance area lah. This area. So kalau berlaku kejatuhan lagi, nak beli kat mana? Seeloknya support area kita pakai pada bigger time frame. Jadi kita tahu arah tuju mana lagi kuat lah. So mana kalau apa kembang Okay, ni kalau saya marking pada sejam lah. This is kalau berlaku pullback, this is buying zone, buying area. Okay, kalau buka daily chart tak berapa jelas. So buka chart ada sejam, clear cut. Okay. So harap sahabat mengaji memahami. Ni clean support resistance. Kalau belilah. Kalau breakout terbalik je lah. Breakout kan terbalik je. Mana buy on resistance. Mana kalau resistance ni buy on breakout resistance. So kena jadi breakout trader, inilah resistance. Nampak? Naik, pullback, breakout ni baru beli. Okay, itu berbeza support resistance lah. So di mana pengumpulan pembeli yang strategi untuk beli pada para sokongan, dia akan berkumpul dekat pada support. Yang mana kaki breakout, mana pembeli akan dia prefer buyer overcome seller. Tapi buyer lagi menguasai pada paras breakout area, resistance area. So kalau nak beli pada support, pastikan volume menipis. Kalau beli pada breakout resistance, pastikan volume spike up. Okay, Assalamualaikum.